akan menunjukkan 3 eksperimen yang akan dikongsikan kepada Anda semua. Merenung keluar jendela, pagi-pagi meniup embun, lihat bintang di angkasa. Mana semua pelajaran lain nih? Cikgu pun tidak datang. Kenapa nih, Emma? Pelajaran lain mana? Biasalah tuh, Emma, kita kan budak berdisiplin. Apa, Emma? Kita cerita dulu lah. Emma, tahukah? Tadi saya pergi pilih guru, lepas itu saya terbaca satu akhbar nih. 50 orang pendatang asing telah pun ditangkap di sebuah pusat hiburan. Pusat hiburan? Pusat hiburan, Emma, yang ada lampu liplap-liplap tuh. Lampu yang berwarna-warni. Lampu berwarna-warni? Kan seronok kalau lampu berwarna-warni itu ada di sini. Jangan risau, Emma. Saya boleh tolong Emma untuk menghasilkan lampu berwarna-warni. Tapi sebelum itu, tahukah Emma, lampu tersebut menggunakan konsep pemantulan cahaya? Saya tahu. Pantulan cahaya terbagi kepada 2. Pertama, pemantulan teratur, dan kedua, pemantulan baur. Apakah itu pemantulan teratur, Emma? Pantulan teratur ialah apabila cahaya dipantulkan kepada permukaan yang rata dan akan memantulkan cahaya kepada satu arah sahaja. Manakala pula pemantulan baur pula berlaku apabila cahaya terpantul ke arah permukaan yang tidak kasar. Contohnya seperti manik-manik, maka cahaya tersebut akan terpantul ke segala arah. Oh, begitu, Haifa. Begitulah, Emma. Tapi cakap saja tidak guna. Saya mau tengok di sini, bukan cakap. Apa, Emma? Saya boleh bantu Emma. Mula-mula kita memerlukan kotak hitam mewakili ruangan bilik yang gelap, dan juga lampu suluh serta manik-manik mewakili lampu berwarna-warni. Apabila saya meletakkan manik-manik tersebut di tengah-tengah kotak berwarna hitam dan saya akan pantulkan cahaya tersebut untuk menghasilkan manik-manik tersebut, maka terpantullah manik-manik yang berwarna-warni. Jelas, Emma? Jelas, Haifa. Baiklah. Cantiknya. Lampu warna-warni sudah ada, tapi tidak seronok kalau tidak penyanyinya. Emma mau menyanyi? Boleh saja. Silakan, Emma. Oh bulan, enggan melayan diriku lagi, apabila cahaya mentari di pagi hari, sinarnya kaburi pandanganku ini. Haifa, kenapa? Emma, coba tengok tuh sinaran matahari. Silau betul. Kalaulah kita boleh tutup tuh cahaya. Haifa pernah lihat tak kejadian gerhana matahari? Pernah. Gerhana matahari pernah berlaku pada tahun lepas, yaitu pada 9 Mac 2016. Ya, tapi Emma, bagaimana pula boleh berlakunya kejadian gerhana matahari ini? Biar saya terangkan dengan pertama, ini ialah bumi, ini ialah bulan, dan ini ialah matahari. Bulan akan mengelilingi bumi, dan pada yang sama bumi akan mengelilingi matahari, dan akan terjadinya pada suatu hari kedudukan bulan akan terletak di antara bumi dan matahari. Maka terhasillah gerhana matahari, Emma. Begitu, Haifa. Tapi saya masih kurang jelas. Haifa masih kurang jelas?
Tak apa, kita boleh menggunakan badan kita sebagai matahari, bulan, dan bumi. Kalau macam tu Emma, biar saya jadi bulan dan Emma jadi matahari. Ini kerana saiz matahari dan bulan mempunyai saiz yang sangat berbeza dan matahari lebih besar berbanding bulan. Dan sekarangnya kejadian di sini ialah Emma mempunyai badan yang sedikit comel berbanding saya, maka Emma mewakili matahari dan saya mewakili bulan. Sekiranya saya berada di hadapan Emma pada satu paksi yang sama, maka kita tidak dapat melihat Emma. Begitu Emma? Begitulah Haifa. Tapi masih kurang jelas. Haifa masih kurang jelas? Kurang jelas. Tidak apa, kita boleh menggunakan shilling yang kecil ini dan akan menutup badan saya yang besar. Bagaimana tuh Emma? Biar saya jelaskan. Baiklah, matahari berada jauh di antara bulan dan juga bumi. Dan sekiranya bulan berada berhampiran dengan bumi, maka kita dapat melihat seolah-olah bulan lebih besar berbanding matahari. Comel Emma. Barulah saya paham sekarang. Jadi Emma, Haus pula saya bercakap pasal gerhana matahari ini. haus. Tak apa Emma, saya sediakan kursi untuk Emma. Terima kasih. Kamu tidak kerja rumah ke Haifa? Ada kerja rumah ada Emma. Mau dengar? Macam ni, Malik ada 5 biji apel dan dia membahagikan sama rata kepada 3 orang budak. Soalan dia, di manakah Malik tinggal? Susah. Susah kan Emma? Emma, saya dapat sudah jawab. Begini. Maaf Emma, maaf. Habis basah baju Emma. Haifa, Ya? rugi kamu tidak nampak. Saya nampak ni air ni bergelombang. Oh, nampak seperti kejadian tsunami. Tsunami. Tsunami? Tahukah Haifa, tsunami ini pernah berlaku di Aceh pada 26 Desember 2004 dan telah mengorbankan sebanyak 500 orang. Bukan itu sahaja Emma. Selain itu, tsunami juga pernah berlaku di Jepun pada tahun 2011 dan telah mengorbankan seramai 18,000 orang. Dan juga hampir merosakkan seluruh bandar Tokyo. Ngeri kan Emma? Kesian penduduk Tokyo. Tapi Emma, saya boleh bantu Emma macam mana untuk lebih memahami konsep tsunami ini. Tetapi sebelum itu, kita harus faham betul-betul maksud tsunami ini apa sebenarnya. Tsunami ini adalah perkataan daripada bahasa Jepun iaitu su bermaksud gelombang dan nami bermaksud pelabuhan. Tsunami ini berlaku apabila gegaran jantungku apabila melihat mata Islam. Ya Allah Emma, sudah-sudah Ratu Emma. Jangan bermain dulu. Baiklah, tsunami ini berlaku apabila berlakunya gegaran di dasar laut dan menghasilkan gelombang-gelombang sehingga menghasilkan ombak yang besar. Ombak yang besar? Ya. Bagaimana tuh Ifa? Baiklah Emma, sebenarnya gelombang tsunami ini dapat dihasilkan melalui kecepatan selama 1000 km per jam. Sungguh cepat kan Emma? Sungguh. Tapi biar saya jelaskan dengan lebih lanjut. Mari kita buat eksperimennya. Emma boleh tolong berada di sebelah kanan? Baiklah, di sini kita ada akuarium yang berisi air. Ini bagi mewakili dasar laut dan juga objek tersebut mewakili kawasan darat. Serta objek ini mewakili sebagai pelak bumi yang berada di dasar laut. Dan apabila Emma menggerakkan pelak bumi tersebut, ia akan menghasilkan gelombang yang akan berpindah tenaga ke kawasan darat. Tapi apabila
tersebut semakin kuat, maka ia akan menghasilkan ombak yang sangat kuat dan besar dan dapat memusnahkan kawasan darat. Sudah, Ima, sudah, Ima. Sudah. Jadi, hari ini kita dapat belajar tentang konsep gerhana matahari, tsunami, dan juga pantulan cahaya. Sungguh hebat ya. Hebat, Ima. Ima, bunyi apa tuh, Ima? Bunyi kucing. Sudah Haifa tahu itu bunyi jam. Kenapa Haifa tanya lagi? Jadi kalau bunyi jam, apa maknanya itu, Ima? Selamat tinggal kawanku. Tak mudah. Emang sudah. Sudah, cukup, sudah. Apa yang cukup Haifa? Kita pulang lah, Ima. Kenapa pula kita belum pulang, kan masih ada kelas? Ima, hari ini hari Sabtu. Mana ada orang pergi sekolah? Sekian, terima kasih.